Alright, taklimat unit bimbingan dan kaunseling SMA Haji Muhammad. Okey. Unit bimbingan kaunseling sekolah ni kita ada 4 fokus Cikgu direct kita ada 15 minit je. Fokus yang pertama pembangunan dan perkembangan sasiah diri murid, yang kedua peningkatan disiplin diri murid, yang ketiga pengurusan kerjaya murid, dan keempat psikososial dan kesejahteraan mental murid. Okey, kita pergi satu-satu yang pertama, fokus pertama pembangunan dan perkembangan sasiah diri murid. Nama pun sasiah nama sasiah. Fokus ini adalah untuk memupuk perkembangan personaliti kendiri murid daripada aspek yang berikut. Sikap penyayang, budi bahasa, konsep kendiri, kepemimpinan, komunikasi, kekemasan diri, ketepatan masa dan motivasi diri. Apa hasil dia yang dia nak capai daripada fokus yang pertama ni? Pewatakan murid yang berketerampilan dan terpuji. Maksudnya boleh puji. A, B, C, D sampai H tu ada nombor yang B tu budi bahasa. Nombor D E. Komunikasi. Cara kita bercakap, cara kita bergaul. Macam cikgu tengok dalam chatting awak semalam dan hari ni, ada juga yang menggunakan bahasa-bahasa yang kurang enak. Jadi bolehlah kita tukar kepada bahasa yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan disiplin diri murid. Okey, disiplin. Keywords dia disiplin. Fokus ini bertujuan untuk memupuk disiplin murid termasuk intervensi yang perlu dilakukan bagi mencegah kalian semua dapat terlibat dengan gejala disiplin dan antisosial yang lain. Apa yang dia nak hasilkan? Murid yang berdisiplin serta sekolah yang aman dan sejahtera. Okey, apa contoh masalah disiplin ataupun isu-isu disiplin sekolah yang biasa awak tahu? Siapa tahu? Boleh share. Boleh type dekat chat, cikgu bagi peluang. Okey, ni boleh type kat chat. Apa gejala disiplin yang awak tahu berlaku di sekolah? Tak ada yang type pun. Tadi suka menaik. Bila cikgu kata jemput bagi pandangan, tak ada. Apa gejala disiplin yang awak tahu? Cuba share. Merokok, paling biasa sekali merokok. Apa lagi? Siapa tahu? Tak tahu. Tak pernah tahu. Masalah-masalah disiplin, isu-isu disiplin yang berlaku kat sekolah awak. Bercinta, tahu tak? Kat sini siapa bercinta? Siapa ada power? Siapa ada power? Senyum je. Ketagihan dadah. Terlibat dengan dadah. Itu yang luar biasa sikit lah. Na'udzubillah, tak ada. Setakat ni tak ada Semua bebas dadah. Okey, lagi apa yang luar biasa? Maksiat. Itu luar biasa. Kita elakkan. Jadi cikgu-cikgu sebut terus supaya di masa hadapan bila kita berjumpa kita tahu, oh ni tak boleh buat, ini masalah disiplin, isu disiplin. Jangan kita libatkan diri kita dengan isu-isu disiplin. Betul tak? Boleh Sama macam tadi cikgu tegur pasal komunikasi, adab dan budi bahasa. Bila kita bercakap mencarut, itu dah masuk kategori disiplin. Cakap dengan tidak sopan, itu dah masalah disiplin. Kita cuba yang terbaik untuk berbudi bahasa, cakap dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang indah. Nama pun pelajar sekolah agama, menjadi kebanggaan masyarakat. Pelajar-pelajar sekolah agama ni adalah kebanggaan masyarakat. Kita cuba yang terbaik untuk menjadi ikon agama Islam. Jadi berbudi bahasa dan komunikasi dengan cara elok. Fokus yang ketiga, pengurusan kerjaya murid. Keywords dia kerjaya. Fokus ini adalah berkaitan pendedahan dan bimbingan kepada murid mengenai maklumat berkaitan peluang pendidikan dan hala tuju kerjaya. Menerusi fokus ini, guru bimbingan kaunseling akan laksanakan program pendidikan kerjaya, adakan profil kerjaya awak dan sediakan rekod awak setelah awak tamat belajar SPM. Lepas SPM pun cikgu akan ikut awak. Cikgu akan tanya awak sekarang tengah belajar kat mana, boleh sambung universiti mana ataupun tengah kerja. Cikgu akan tanya. Dan awak pun kena keep in touch dengan cikgu sebab semua tu cikgu kena key in untuk awak. Sebentar tadi Ustaz Atisno ada sebut pasal peluang-peluang kerjaya yang boleh awak teruskan lah lepas habisnya semahmu ni. Bila sebut kurikulum dini, bidang-bidang yang awak boleh ceburkan lepas habis SPM mestilah kerjaya yang berkaitan dengan agama lah kebanyakannya. Untuk kelas-kelas yang ambil perniagaan boleh ambil perniagaan. Untuk kelas yang ambil akaun boleh ambil akaun.
Tapi kalau tak ambil account, tak boleh lah. Tak boleh nak jadi accountant. Jangan lepas ni cikgu tanya, tak ambil accountant ni cikgu tanya, nak jadi apa? Nak jadi accountant. Tak boleh. Kita tak boleh Dan bila kita berada dalam kurikulum dini, kita tak ambil sains kita tak ada ambil subjek biologi, kimia, fizik, lepas ni tak ada. Dekat tingkatan 4-5 tak ada kimia, bio, fizik, tak ada. Jadi kita tak boleh nak jadi doktor. Kita tak boleh nak jadi engineer. Nak jadi engineer kena ambil subjek fizik. Tak ambil fizik tak boleh jadi engineer. Nak jadi doktor kena ambil subjek biologi. Tak ada biologi nak jadi doktor. Macam mana nak bedah orang? Okey. Itu pasal kejaya. Nanti cikgu akan share lagi. Nak universiti. Universiti apa yang baik. Cara nak mencari beasiswa. Berapa jenis institusi pengajian tinggi ada. Apa beza antara diploma dan asasi. Banyak perkara. Kalau cikgu tanya ni, ada yang tahu tak perbezaan antara diploma dan asasi? Mesti ada yang tak boleh jawab. Kan? Tahu tak beza antara diploma dan asasi? Tak tahu. Jadi maklumat-maklumat kejaya yang awak tak tahu ni lah, cikgu akan terangkan lepas ni. Daripada awak tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Cikgu akan bagi maklumat ni secara berterusan. Tapi kalau ada yang rasa tak cukup, cikgu tak cukup lah apa yang cikgu share dalam kelas. Kena datang bilik kaunseling, jumpa cikgu. Boleh? Set appointment nak datang bilik kaunseling. Okay, yang seterusnya. Fokus yang keempat, psikososial dan kesejahteraan mental murid. Fokus ni bertujuan membimbing murid supaya mampu mengekal dan mengurus kesejahteraan diri dan mental. Menerusi fokus ini, guru bimbingan kaunseling akan bimbing awak dalam proses sosial dan interaksi. Generasi sekarang lah, generasi awak terutamanya, ramai yang tak tahu macam mana nak berkomunikasi dengan dunia luar, macam mana nak berkomunikasi dengan orang dewasa. Itu bila banyak teguran lah awak mempunyai isu macam mana nak berkomunikasi bila ada orang dewasa di sekeliling. Itu peranan cikgu untuk bimbing awak juga macam mana kita nak bersosial dengan orang yang lebih dewasa. Macam mana kita nak bersosial dengan orang yang sebaya dengan kita. Dan macam mana kita nak berinteraksi dengan generasi yang lebih muda daripada kita. Itu semua ada adab-adab dan tata cara dia. Okey. Yang kedua, cikgu akan bimbing awak semua dalam aspek pengurusan emosi. Pengurusan emosi macam mana? Awak punya gembira, sedih, marah, semua tu. Bila awak dah belajar ada satu fasa awak akan sampai tahap tertekan ke ataupun awak rasa macam tak boleh cope ke dengan pengurusan emosi, awak perlulah jumpa cikgu jumpa cikgu. Okey, dan yang ketiga, cikgu akan bantu awak untuk mengembangkan awak punya pemikiran yang positif. Okey, ada ramai yang tak tahu nak kontrol dia punya emosi. Banyak fikiran-fikiran negatif ni. Sampai satu masa dia rasa macam tak naklah teruskan dekat semahmu. Rasa stres, dia tak tahu nak menguruskan dia punya emosi. Sampai cikgu dah biasa, ada pelajar-pelajar datang jumpa cikgu cakap, cikgu saya rasa sedih. Datang menangis-nangis. Tu bila dah sampai fasa yang dia dah tak boleh tahan. Padahalnya cikgu suruh dia buat apa? Suruh dia hafal surah saja. Surah pendek tapi dia rasa tertekan. Sebab kawan-kawan dia pergi lagi laju. Kawan-kawan dah hafal banyak, dia belum hafal banyak. Jadi dia rasa stres. Tapi itulah kemahiran-kemahiran yang awak perlu macam mana supaya awak boleh survive sampai tingkatan 5 dengan bahagia. Faham? Bergema ke? Bergema tak? Okey, kalau okey, tunjuk tanda best. Okey, kalau okey tunjuk tanda best. Okey, thank you. Okey, seterusnya. Okey, jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Okey. Ada 4 jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang utama yang menjadi tunggak utamalah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling semahmu. Yang pertama, bimbingan individu. Yang kedua, kaunseling individu. Ni untuk individu. Individu bermaksud seorang. Yang ketiga, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ni
bilangan dia, okey, bimbingan kelompok dan kaunseling kelompok. Bimbingan kelompok ni macam mana? Kalau dalam kelas, cikgu buat lebih daripada 10 orang, ramai, itu kita panggil bimbingan kelompok. Ramai. Sampai bilangan dia boleh 1,000. Kalau 1,000, satu dewan penuh, itu bimbingan kelompok. Kalau daripada bilangan 2 hingga 10, kita panggil kaunseling kelompok. Itu untuk maklumat awak lah, untuk kalau nak tahu. Itu untuk pengetahuan cikgu, tapi awak pun boleh ambil tahu siapa yang berminat dengan kaunseling. Okey, itu sahaja untuk sedikit yang penting lah untuk makluman mengenai unit bimbingan kaunseling. Okey, macam mana kalau nak jumpa cikgu? Okey, tata cara macam mana nak booking jumpa cikgu. Sejujurnya, jangan nak jumpa cikgu terlalu ramai. Sampaikan cikgu rasa macam dah tak relevan untuk buat booking, sebab seorang booking lepas tu ada perkara yang lebih penting cikgu perlu buat, cikgu perlu cancel booking tu. Tapi bolehlah kalau nak jumpa buat sementara waktu ni PDPR kan, awak boleh booking cikgu melalui WhatsApp, untuk Google Meet ke, untuk Facebook Live ke, untuk call melalui WhatsApp ke, boleh. Just WhatsApp cikgu sehari sebelum dan maklumkan cikgu, esok boleh tak saya nak berhubung dengan cikgu pada pukul 2. Nak bagi tahu isu apa, nak bincang ke, tak nak bagi tahu ke, tak apa. Yang penting esok tu cikgu okey, pukul 2 Aina nak jumpa cikgu. Jadi cikgu dah bersedia di talian. Boleh Mudah saja. Nanti masuk sekolah ni, jemputlah datang ke bilik kaunseling untuk tahu lebih lanjut. Cikgu tak makan orang, tapi cikgu cuma nak maklum, cikgu walaupun cikgu kaunseling, tapi cikgu adalah salah seorang guru yang bertugas ataupun diberi mandat untuk menjadi ahli jawatankuasa dalam badan disiplin sekolah, unit disiplin sekolah. Kalau siapa-siapa yang terlibat dengan isu-isu disiplin, sebelum awak diberi hukuman tu, sebelum awak diserahkan kepada guru disiplin, awak akan jumpa cikgu dulu. Sebelum ke bilik disiplin, awak akan jumpa cikgu dulu, cikgu kaunseling. Kena kaunseling, dengar cikgu bebel dulu. Baru ke unit kaunseling. Boleh faham? Siapa-siapa sahaja. Okey, yang seterusnya, cikgu nak tunjuk satu video ni. Mungkin dah bosan banyak cikgu bebel, ya Allah. Jadi cikgu nak tunjuk satu video, jom kita tengok satu video ni. Kembali lagi dalam live hashtag Cikgu Handsome pada kelas 4. Hari ini Cikgu Handsome berada semua dengan ada tanda cemerlang dengan fahamlah cikgu telah sebut. Fahamlah cikgu telah sebut. Semua dah ready? Semua dah ready? Ambil kursi masing-masing. Action. Main masukan. Tidak ku habis. Jangan terlipu bel. Tidak apa. Apa lagi Hari power bank saya ni kan kilat kilat. Kalau bos pura-pura tidur ya.
Macam mana? Dah habis dah makan? 1, 2, 3, okey. Makan lagi. Ni. Tak cukup ni. Yang ni paling sesuai. Betul ya? Makan dengan kenyang ni. Bau kuat. Nak belajar semua ilmu masuk meresap macam makanan kat dalam perut kita. Lagi. Cukup. Tak cukup. Tak apa. Ini kita masukkan semua. Apa lagi? 3 jimat lagi ya? Dah lambatkan sikit. Mau. Simpulan bahasa. Baik, kita mula dari kamu. Pemeriksaan bermula dari sekarang.
Okey, yang mana yang dah bagi kertas dia, sila keluar ya. Boleh. Boleh pergi tengok persembahan K-pop. Ya. Baru soalan pertama. Susah, cikgu. Azri? Ya, Mak. Tengok televisyen lagi ke tu? Video dia ada lagi dalam 2 minit tapi tak apa, cikgu stop dulu. Nak tengok lagi boleh search di YouTube. Video tu sangat menarik. Video tu sangat menarik. Part paling menarik apa? Dia pakai kuali mak dia main Beyblade kan. Main Beyblade dalam kuali mak. Tak boleh. Cikgu Zainuddin dah sebut semalam, sekolah tak boleh bawa Beyblade Musim Beyblade bawa Beyblade, musim PUBG main PUBG, tak boleh. Kat rumah saja. Tidur awal, trend-trend. Siapa guna Google Meet kat PC? Apa ni? Cikgu nak sentuh sikit-sikit daripada semalam sampai hari ni, apa yang cikgu perhatikan dan apa yang kita boleh tambah baik lah. Daripada semalam, taklimat daripada awal hingga akhir, cikgu nak tanya beberapa soalan. Pop quiz, sama ada faham tak sesi semalam sampai hari ni. Siapa nak jawab, type di setting. Type di checkbox. Bila cikgu cakap boleh type, maksudnya boleh type. Time orang tengah present jangan type. Peluang diberikan tapi jangan salah guna. Macam tu. Soalan yang pertama, hari Jumaat kena pakai baju warna apa dan sampen warna apa? Type dekat checkbox. Jumaat sekolah, lelaki kena pakai baju warna apa dengan sampen warna apa? Okey. Aira Hadirah jawab dulu. Baju putih, sampen biru, perempuan yang jawab. Bagus. Okey. Untuk kurikulum, ada berapa badan beruniform? Kurikulum 4, bagus. Laju, cikgu tak sempat tengok. Putri Nur Syafiqah yang pertama jawab. 4. Ada 4 badan beruniform. Okey. Rugby ada tak kat sekolah ni? Ada tak? Sukan satu murid satu sukan, ada tak rugby? Tak ada. Okey, bagus. Semua fokus ni. Bagus ni. Siapa yang pertama jawab? Ashraf Qayyum. Bagus. Alhamdulillah, semua fokus. Apa lagi sesi? Okey, sesi taklimat dini sebentar tadi. Aliran dini sastra. Boleh ambil subjek, boleh sambung bidang akaun tak? Dini sastra. Boleh sambung akaun tak? Boleh. Boleh. Siapa yang jawab boleh yang pertama? Cikgu tengok. Nurul Afifah. Yang pertama jawab boleh. Kurikulum sastra, dia kurikulum dini sastra, dia ambil perniagaan dan akaun. Dia boleh sambung akaun. Kalau dini tulen, dia tak ambil akaun. Tak boleh sambung akaun. Faham Okey, untuk taklimat bimbingan dan kaunseling tadi pula, saya nak tanya. Fokus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ada berapa banyak? Berapa fokus? 4. Oh, laju sangat. 4. Okey, semua betul. Ada yang jawab 3. Kenapa jawab 3? Okey, fokus bimbingan kaunseling ada 4 Sahsiah, pendidikan sahsiah, kerjaya, disiplin, dan yang keempat, kesihatan mental. Alah cikgu, saya tak gila kenapa ada perkhidmatan untuk perkhidmatan kesihatan mental. Sebab perkhidmatan bimbingan kaunseling ni bukan saja untuk apa tu? Cikgu tengok. Okey. Bimbingan kaunseling bukan saja untuk kita bila dah kena baru kita nak buat kaunseling. Kita juga nak mencegah. Sebelum awak ada masalah kesihatan mental, cikgu cegah dahulu. Jangan dah ada masalah mental baru cikgu nak bagi kaunseling. Semua kenapa ada titik-titik-titik tu? Kesihatan mental ni penting pada tahun 2020 WHO World Health Organization dah bagi tahu isu mental di dunia ni di Malaysia bukan WHO KKM dah gariskan, dah kata
isu kesihatan mental lebih tinggi daripada dekat pusat sakit jiwa. Bilangan remaja yang menghuni pusat sakit jiwa sekarang hampir 30% bawah umur dah masuk pusat sakit mental. Sebab ada masalah kesihatan mental. Itu yang kita kena cegah awal-awal, kena tahu macam mana nak tangani emosi dan kesihatan mental. Tak boleh saya cakap dengan sopan please. Okey. Itu sajalah, bagus di atas respon-respon yang baik. Dan nasihat yang terakhir sebelum kita nak ke sesi penutup. Selepas ni awak akan jalani lebih banyak sesi PDPR bersama guru-guru awak. Jadi cikgu kena bagi tahulah etika-etika bila kelas PDPR supaya awak tak buat perangai dengan awak punya cikgu tingkatan. Cikgu tingkatan awak bukan macam cikgu. Banyak sabar dia. Cikgu tingkatan awak mungkin lebih tegas. Dalam PDPR, dalam Google Meet, kita boleh chatting, boleh bercakap. Tak ada masalah, tetapi mestilah yang berkaitan dengan sesi waktu tu. Kalau kelas matematik nak cakap pasal matematik, nak tanya soalan matematik, boleh. Masa orientasi nak cakap pasal taklimat tu, boleh. Nak tanya soalan boleh. Tapi tiba-tiba nak sembang pasal PUBG, awak clan apa, you clan apa, I clan ni, tak boleh. Itu sahaja. Cikgu harap semua dapat ambil maklum, dan kita akan jumpa lagi di masa hadapan. Ada yang tanya soalan, The Armas Team Clan PDPR kat Google Meet juga ke? Bergantung kepada guru awak. Guru subjek akan tentukan. Jadi awak follow je. Yang penting terus update, follow awak punya WhatsApp group kelas. Ada soalan lain? 30 saat terakhir soalan?